Hello, Assalamualaikum semua. Selamat kembali ke Fit Visa YouTube channel, di mana kita akan bahaskan tentang Marvel stuff, Marvel theory, Marvel rumors dan juga Marvel news. So, di dalam filem Eternals ada satu karakter yang digalas oleh Kit Harington. Okay, so Kit Harington ni dia pernah berlakon. Aku tak tengok cerita series ni, iaitu Game of Thrones. Game of Thrones sebenarnya sangat popular di US. Kat luar sana, I'm not sure dekat Malaysia itu adalah series yang popular juga. Aku tak sure. Kalau korang layan, korang bagi tahu kat komen kat bawah. Dan juga aku rasa aku sebenarnya berterima kasih lah. Walaupun aku tak layan Game of Thrones, tapi aku adalah tengok dekat YouTube dia punya lakonan dekat Game of Thrones. Dan aku rasa sangat bersyukur that MCU dapat menggunakan watak ataupun dapat memakai pelakon yang mempunyai satu background of kesatria things, di mana Kit Harington ni dia berlakon di dalam Game of Thrones, dan sekarang ni di dalam MCU dia menggalas watak sebagai Black Knight ataupun Dane Whitman. So aku bersyukur lah dengan benda tu. Kita bukanlah di dalam MCU, bukanlah kita nak main petik je kan, pelakon-pelakon yang style, pelakon-pelakon yang mempunyai nama yang tinggi, A-list punya actress kan. Kita tak nak macam tu. Kita nak karakter, kita nak pelakon yang sesuai bermain dengan karakter yang dia sepatutnya main. Itu yang kita sepatutnya nak. So Dane Whitman ataupun Black Knight, dia merupakan seorang lelaki yang bekerja di museum, dan juga dia adalah seorang a love interest kepada Cersei. Dia tidaklah couple beribu-ribu tahun macam Ikaris dengan Cersei. Scene yang menjadi tanda tanya kepada audience di luar sana adalah the credit scene of Eternals. Apabila Dane Whitman berada dalam satu I believe itu adalah satu pejabat dia, something like that, dan di atas meja itu terletaklah satu kotak, satu macam kotak, aku panggil kotak. Satu kotak itu, dalam kotak itu mengandungi satu pedang, keturunan Dane Whitman ni, keturunan Black Knight ni, iaitu pedang itu dipanggil sebagai Ebony Blade. Kita juga dapat mendengar bisikan-bisikan suara apabila Dane Whitman membuka kotak itu. Sepertinya pedang Ebony Blade itu sedang berkomunikasi dengan Dane Whitman, right? Dan sedang Dane Whitman hendak menyentuh pedang Ebony Blade tu, datanglah satu suara, dan suara ini telah dikonfirmkan oleh pengarah kepada Eternals sendiri, iaitu Chloe Zhao. Dia telah confirm that suara itu merupakan suara kepada Blade, bukan Ebony Blade, Blade, karakter Blade. Kalau korang familiar dengan karakter Blade, dia pernah korang kena tengok cerita-cerita Blade pada tahun 90-an dulu ke awal 2000, something like that, where Blade ni adalah satu karakter where dia hunt for vampire. So itu adalah suara kepada seorang pelakon yang bernama Mahershala Ali, dan dia akan melakonkan watak Blade in the future. Okay, aku tak sure apakah skrip yang Mahershala Ali sampaikan pada itu. Maybe something like, "Are you ready for that, Mr. Whitman?" Something like that lah. Okay, so di dalam credit scene itu tersebut, kita dapat tengok Dane Whitman ni dia seakan-akan begitu takut dengan Ebony Blade, sampaikan dia meminta maaf. Dia cakap, "I'm sorry but I have to do this." Dia cakap something like that kan. Sebabnya dia hendak menyelamatkan Cersei daripada genggaman Arishem kan. Ada satu scene pada penghujung filem Eternals tu, Arishem telah membelah langit. Dia membelah langit, lepas tu dia telah mengangkat Cersei kan. So Dane Whitman pada itu telah semangat kesatria dia telah membara kan. Aku nak pergi selamatkan girlfriend aku. Dia adalah kekasih hati aku kan. Aku kena selamatkan dia. Aku adalah kesatria hitam dia kan. Something like that kan. So okay, I need my weapon. Macam tu lah. So dia pergi for Ebony Blade. Ebony Blade ni adalah satu pedang yang telah disimpan lama oleh keluarga Whitman ni, ataupun the legacy of Ebony Blade ni diteruskan turun-temurun lah. Dan the previous ataupun the latest one yang memegang ataupun memakai Ebony Blade ni adalah pak saudara uncle kepada Dane Whitman. Dan Dane Whitman dan juga uncle dia ni ada some kind of perseteruan, ada macam pergaduhan, something like that lah. Benda ni dibuktikan dalam filem Eternals, di mana Cersei cakap Dane, it's time for you to call your uncle to berbaik-baik with him, something like that lah, Cersei ada cakap kan. Dan juga itu adalah hint sebenarnya. Itu adalah hint di mana Cersei dan juga ahli-ahli Eternals yang lain juga aware tentang Black Knight ni. Sebab ada satu scene di mana Cersei dia telah bagi cincin Black Knight kepada Dane Whitman, dan Dane Whitman tanya dia, "Mana kau dapat cincin ni kan?" "Oh, aku dapat daripada eBay."
Bodoh-bodoh je dia percaya Cersei tu, yang Cersei dapat cincin Black Knight ni daripada apa ni, daripada eBay. Sebenarnya dia dapat daripada Black Knight. Dan aku rasa cuncun pula dah, ya Allah, cincin itu disimpan turun temurun oleh Cersei, dan aku rasa dah beribu-ribu tahun dah dia pegang cincin tu. Sebab dalam satu kapal Eternus ni, aku tak ingat dalam spaceship dia, apa nama spaceship dia, dalam Domo ni adalah kapal Eternus tu kan. Dalam kapal Eternus tu ada satu tempat Makari duduk ni. Makari dia menyimpan banyak artifak-artifak purba di dalam kapal Eternus tu, yang aku rasa telah menjadi satu peninggalan bersejarah lah kepada dunia sebenarnya. Dalam Domo, dalam kapal Eternus tu kan, ada satu scene di mana Tina dia macam sedang nak berlatih angkat pedang lah. So dia angkat pedang tu, lepas tu Sprite tanya kepada Tina, itu bukan Ebony Blade ke? Dia cakap macam tu lah. Sprite cakap itu bukan Ebony Blade ke kepada Tina. Lepas tu Tina cakap Excalibur kan. Dua conversation ni sangatlah penting. Aku rasa ramai orang yang terlepas pandang pasal benda ni. Sebabnya adalah sebab aku kata benda ni penting. Apabila Sprite cakap Ebony Blade itu, adakah itu Ebony Blade dan juga Tina cakap itu Excalibur, bermakna satu, zaman Camelot ataupun zaman Lancelot, zaman King Arthur, zaman Merlin, zaman Morgana, zaman-zaman kesatria dahulu purba. Kalau korang aware dengan filem-filem kesatria dulu, canon dengan MCU, okey. Dan yang kedua adalah apabila Sprite bertanya tentang Ebony Blade tu, itu bermakna ahli-ahli Eternus ni tahu tentang kewujudan Excalibur, tentang Ebony Blade, tentang Black Knight, tentang tentang King Arthur dan sebagainya. Sebab ada Sprite ada mengatakan that King Arthur ada crush yang begitu tinggi dekat Tina pada waktu dahulu kan. So itu bermakna Eternus dan juga King Arthur dan juga ahli-ahli Camelot pada waktu dulu pernah berinteraksi di antara satu sama lain. Dan ada yang memperkatakan that Merlin merupakan Sorcerer Supreme pada waktu dahulu, lama dulu kan. Dia just macam dia juga manusia biasa pada waktu dahulu. Dia MCU, dia manusia biasa, lepas tu dia belajar magic sama macam Doctor Strange, and dia become Sorcerer Supreme pada waktu dahulu. Dan sebenarnya kalau korang nak tahulah, the origin of the Black Knight itu sendiri bukanlah datang daripada Wigman ke apa benda. Dia datang daripada seorang insan yang bernama Sir Percy. Dan Sir Percy ini adalah seorang kesatria yang mulia dan juga penuntut kepada King Arthur punya legacy kan. Dan Merlin telah memilih Sir Percy ini. Sir Percy, awak dipilih sebagai Black Knight. Dan juga ekoran daripada itu, Merlin telah menyediakan beberapa what do we say, macam mana, macam peralatan lah. Maybe aku boleh cakap peralatan, something like that. Peralatan yang telah dibuat daripada meteoroid. Apabila aku cakap meteoroid ni, maybe some of you ingat tentang Wakanda. Sebab Wakanda kan ada satu meteor yang terhempas dekat Afrika ke something like that, and dia terhempas kat situ and then mewujudkan satu line biru kat luar tu kan, macam sheet kat luar tu kan. Something sama macam benda ni lah. Tapi meteoroid ni mengandungi satu logam yang tidak dikenal pasti, tak tahu apa benda-benda itu. Dan Merlin telah menggunakan logam itu, dia telah menggunakan meteoroid itu untuk mewujudkan beberapa artifak purba ni. Contohnya seperti Ebony Blade, lepas tu ada crown, ada juga shield, ada juga apa lagi, banyak lagi artifak-artifak yang menggunakan meteoroid ini. Dan Merlin telah membuat satu macam kontes lah, something like that. Okay, Sir Percy, awak telah dipilih sebagai Black Knight. Awak diberi satu pilihan daripada 5 senjata yang saya akan sediakan ini. Kita ada pedang, kita ada shield, kita ada crown, dan bla 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 kan. Yang mana satu yang kau akan pilih? Lepas tu Sir Percy memilih Ebony Blade. Dan aku tak terkejut in the future kalau kita mendapat series Black Knight sendiri. Dan aku excited dengan benda ni. Kalau kita dapat series tu, maybe kita akan melihat another artifak-artifak yang menggunakan core yang sama seperti di dalam Ebony Blade, logam yang tidak dikenal pasti, yang sangatlah mempunyai kuasa magic.
Kita cakap sikit pasal Dan Whitman. Dan Whitman ni kalau diikutkannya di dalam komik, aku tak ingat sangat, di dalam komik origin sepatutnya dia ni dah memang kesatria sebenarnya, dan ada satu hari tu barulah dia tahu tentang kewujudan ataupun dia punya background of family, di mana family diorang ni ada memegang Ebony Blade dan sebagainya kan. Nanti kalau nak origin nanti aku buat balik. Ini adalah satu persepsi aku juga sebenarnya kepada karakter ini kan. Dan lepas tu kalau berbanding dalam MCU sebenarnya ada twist sedikit sebenarnya daripada origin dan juga apa ni karakter yang diguna pakai di dalam MCU punya filem ni. Tapi aku rasa okey lah, aku rasa tidak bercanggah sangat, tak lari jauh. Still the origin is going to come one day di dalam projek MCU nanti. Dan kita dapat tengok Dan Whitman akan menggalas watak sebagai Black Knight pada penghujung filem of Eternals pada waktu itu. Once dia menyentuh Ebony Blade itu, automatically dia akan meneruskan legacy of Ebony Blade ataupun legacy of Black Knight itu sendiri. Sebab Black Knight ini dia tidak akan pergi kepada sesebuah karakter. Dia kena ada orang yang menyentuh Ebony Blade itu, dan the legacy of the Black Knight akan disambung kan. Dan Dan Whitman adalah the person yang akan menyentuh pedang itu pada waktu itu. Lepas tu Mahershala Ali yang menghentikan Dan Whitman pada waktu itu. Okey, korang maybe bertanya kan, kenapa Mahershala Ali itu ataupun Blade menghentikan Dan Whitman daripada menyentuh Ebony Blade pada itu. Aku rasa it is something yang aku believe lah. Mahershala Ali pada waktu itu is one of the person yang kenal tentang the sword itself, the Ebony Blade itself, the character of the Black Knight. Dia kenal uncle of Dan Whitman. Aku rasa, aku memang pretty sure yang dia kenal the uncle of Dan Whitman ni, dan dia tahu sejarah silam Black Knight ni dan sebagainya. Maybe dia orang pernah memburu vampire bersama-sama, werewolf dan sebagainya kan. Dan itu akan diceritakan in the upcoming film ataupun series nanti. But somehow memang aku believe lah Blade ataupun Mahershala Ali tu kenal tentang Black Knight ini. Dan in order untuk memberitahu Dan Whitman, aku rasa dia macam, okay Dan Whitman, kau boleh nak sentuh Ebony Blade tu, but let me tell you first apa yang kau perlu aware tentang Ebony Blade ni. Terdapat satu sumpahan kepada Ebony Blade ni once kau menyentuh pedang itu. Aku rasa maybe those kind of conversation akan muncul lah one day. We talk about the curse of the Ebony Blade itself lah. Sebenarnya Ebony Blade itu tidak mempunyai sumpahan pun. Macam sumpahan, okay, kau terlampau bodoh, kau akan jadi kata. Dia tak ada benda bodoh macam tu. Ebony Blade ni adalah satu pedang yang mulia sebenarnya. Pedang untuk menewaskan musuh-musuh lah. Berbeza dengan Excalibur. Jadi Excalibur itu adalah pedang yang dibuat oleh Merlin dan diwujudkan khas untuk King Arthur. Diwujudkan khas untuk King Arthur. Ebony Blade ni adalah diwujudkan khas untuk Black Knight. Okay, Excalibur itu boleh memotong apa saja benda yang di hadapan dia, dan juga boleh menghentikan kuasa magic dan sebagainya. Same goes to Ebony Blade. But Ebony Blade ada satu the dark side of that sword lah sebenarnya. Ebony Blade ni once benda itu, pedang itu diangkat oleh seseorang dan dia keep on killing people, the host ataupun orang yang memegang pedang itu akan jadi gila. Dia bukan gila macam tak betul sampai kau kena masuk hospital, tak. Kau akan jadi maniac, kau faham tak? Kau akan dahagakan darah. Pedang Ebony Blade tu dia dahagakan darah, dan once dia dahagakan darah, kau akan kill more people tanpa berhenti. Ruthless killer, something like that lah. Itu adalah satu benda yang telah membunuh ramai Black Knight sebenarnya. Macam mana aku nak cakap, sebab dekat kotak tu kan ada tulisan death is my reward sebenarnya. Yes, pedang itu akan membantu kau untuk menghentikan kejahatan di luar sana. Dan but at the same time, pedang itu sendiri juga yang akan membunuh kau one day. Itu aku tak tahu nak consider benda ni as a suicide attempt ke apa kan. Tapi disebab masa tu Dan Whitman memang nak selamatkan Cersei kan. So like it or not, aku memang kena langgar benda ni. Mampus lah, apa jadi lah. Aku rasa itu adalah satu term yang Dan Whitman langgar. Sebab not least kita cakap tentang power of the Ebony Blade Ebony Blade ni kalaulah penerus kepada Ebony Blade ni tidak mahu meneruskan perjuangan Black Knight, dia boleh simpan pedang itu dalam kotak dan letakkan di mana-mana saja kat dunia ni.
kat dunia ni, but once dia nak summon dia nak pergi kepada pedang itu, dia boleh teleport pergi ke pedang itu direct. Dia tak perlu pergi naik flight, pergi naik bus ke apa, tak perlu langsung. Ebony Blade ni dapat mewujudkan satu Black Knight punya suit, sama macam kita tengok Black Panther kan, dia nak keluarkan suit kan, dia daripada rantai tu kan, ataupun sama konsepnya seperti Moon Knight, dia keluar suit, dia keluar daripada badan, something like that. Selagi mana orang yang memegang Ebony Blade tu, orang yang layak memegang Ebony Blade tu pegang pedang itu, selagi itulah suit tu akan kekal dengan badan pemegang pedang itu. Dan once selagi mana dia berpegang juga kepada Ebony Blade itu, dia tidak akan tercedera, dia tidak akan mati. Basically kita boleh call it as a immortal punya person. Kau tak akan luka, kalau kau luka kau boleh baik balik dan sebagainya. So Black Knight ni adalah satu karakter yang sangat powerful lah untuk MCU punya future ni. Bukanlah seperti orang sedang mengangkat Shang-Chi kan. Black Knight juga merupakan karakter yang sangat aku rasa memegang tanggungjawab yang penting untuk MCU punya future. Dan juga di Ebony Blade itu telah memerangkat berjuta-juta roh di dalam pedang Ebony Blade itu. Once the owner, pemegang kepada Ebony Blade tu memenggal kepala ke, membunuh orang itu ke, automatically jasad orang tu akan masuk ke dalam Ebony Blade. Dan once jasad itu masuk ke dalam Ebony Blade tu akan menjadi lagi gila, akan menjadi lagi kuat, dan juga menguatkan host yang memegang Ebony Blade itu. Juga Ebony Blade boleh block magical attack, dan ini sebenarnya karakter ini sesuai lah kalau kau nak fight dengan Wanda ke, fight dengan Doctor Strange, ataupun fight with any magical threat dan sebagainya. Yes, Black Knight sangat sesuai. Vampire, werewolf, you name it. Last but not least, Ebony Blade ini mampu untuk track the magic things. Contohnya kalau dekat Hong Kong ni ada magic lah, aku detect dengan pedang aku kan. Dia macam GPS, but old school punya GPS, something like that lah. So itu saja yang aku nak borak pasal Black Knight dan juga Ebony Blade. Ini bukanlah origin, ini hanyalah persepsi aku tentang karakter ini, sebab aku rasa ini adalah karakter yang undershadow sebenarnya di bawah filem Eternals. Ramai orang mengangkat hero-hero baru sekarang ini seperti Hawkeye, Kate Bishop, lepas tu Shang-Chi, apa lagi, banyak lagi, Spider-Man dan sebagainya. Tapi orang terlepas pandang dengan satu karakter of Black Knight ini. Karakter ini sangat penting bagi aku. Dia menggalas watak yang sangat berat sebenarnya as a superhero. Maybe ada question, adakah dia ni hero, adakah dia ni anti-hero, adakah dia villain dan sebagainya. Aku rasa label of that terletak di mata korang nak label dia as apa. Aku label dia as hero, walaupun pedang dia tu akan membunuh ramai orang, tapi still aku labelkan Black Knight ni as a hero yang mulia lah. Dan kita jangan terkejut juga, maybe kita akan dapat tengok Black Knight ini di series-series lain seperti Moon Knight ke, ataupun another series dekat Disney Plus kan. Bukanlah di Blade saja. Sekarang ini pengarah of Kevin Feige sendiri dah confirm that Kit Harington ataupun Black Knight ni akan muncul di dalam Blade in the future. Tapi tidak juga mengejutkan kalau dia muncul di dalam series-series yang kecil tu. Dan juga aku tak terkejut lah kalau dia nak muncul dalam Moon Knight pun, sebab maybe kalau dia munculkan dalam Moon Knight, kau boleh wujudkan Midnight Sun, banyak benda lah kau boleh pergi dengan karakter ni sebenarnya. So apa pendapat korang? Black Knight adakah ini salah satu karakter yang korang akan suka, ataupun korang akan benci dengan karakter ini? Leave your comment down below. Terima kasih kerana meluangkan masa di sini. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Hari ini dah 31 kan. Kita jumpa lagi di bulan Februari. Assalamualaikum dan bye bye semua.